الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, barisan imam-imam Bilal-Bilal, Tuan Pengurusi, barisan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Apa betul nama ni? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perpanjangkan umur kita dalam ketaatan, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, berdoa berpanjangan sebuat seluruh umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, agar mereka semua diberikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita doakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana kita menempuh ujian pandemik ini. Ada yang hilang kesihatan, ada yang hilang pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang dicintai. Maka semuanya itu kita doa pada Allah Ta'ala agar berikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Dan jadikanlah ia sebagai penghapus dosa yang silam, dan menjadikan ia sebahagian daripada perkara yang boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Hidup kita ni tuan-tuan perempuan memang akan diuji. Larilah mana pun memang ujian sampai. Lagi kita hidup berarti ada lagi ujian yang Allah sediakan. Kalau dah tak ada ujian berarti kita dah matilah. Jadi jangan minta lari daripada ujian. Ya Allah, aku tak nak diuji. Senang ceritanya kita minta, ya Allah, aku nak mati. Jadi kita tidak minta lari daripada ujian, kita minta diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, selalunya surau ni saya buat live je hari Rabu, subuh Rabu live. Tapi Alhamdulillah hari ni dapat juga sampai. Ingatkan memang tak wujud surau ni, rupanya wujud. Rupanya hidup dekat alam maya je, rupanya betul ada. Ada surau, orang pun ada, ramai. Kan ingat ke orang Bunian mana tadi? Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Rasanya dulu pernah ada jemputan, saya tak dapat datang kan. Saya tak dapat datang. Mungkin sebelum tu MCO ke, atau sebelum MCO ke lepas MCO dah? MCO dah, masa tu MCO. Tengah buka sekejap, tutup balik, buka balik, macam-macam. Tapi tak apalah, biarlah semuanya itu menjadi tersimpan dalam lipatan sejarah kita bersama, menjadi asbab untuk kita dapat lindungan arasy Allah Ta'ala di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala ini, mereka ini VIP padang mahsyar. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala,
Kita dah habis dah Rejab, kita pula berada di bulan Sya'ban, nak masuk Ramadan. Ramadan ini bulan sebagai bulan pahala, bulan mendapat ganjaran. Hanya buat benda sikit je, tapi ganjaran pahalanya 700 kali ganda. Mana nak cari kerjanya satu tapi bayarannya 700 kali ganda? Hanya di dalam Islam di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu orang minta sangat-sangat sampai Ramadan ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta sungguh-sungguh, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Sebab tak semua orang sampai Ramadan. Berapa ramai manusia yang Allah dah matikan sebelum Ramadan. Kita pun tahu beberapa hari sudah 2 orang Ustaz Fadul meninggal, Ustaz Nik Azizan meninggal. Kemarin Jumaat baru ni Ustaz Datuk Khalid meninggal. Ni di Kuala Lumpur lah, famous ustaz-ustaz ni. Jadi subhanallah, orang yang baik-baik, orang yang hebat-hebat, yang banyak masanya dengan Quran, Allah cabut nyawanya. Berarti walaupun baik macam mana pun, rezekinya telah pun habis, tak sampai Ramadan. Kita mungkin kurang baiknya daripada ustaz-ustaz tu, sebab ustaz tu 24 jam dengan Quran je. Tapi Allah takdirkan kita masuk dalam bulan Ramadan. Berarti apa? Berarti kita lebih kaya daripada orang yang semua dalam kubur sekarang. Orang yang di alam barzah menangis-nangis minta, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Ya Allah, aku nak balik dunia sekarang, aku nak tambah amalan ya Allah. Tapi boleh balik tak tuan-tuan? Tak boleh. Orang yang dah mati di alam barzah, that's it, habis dah. Jadi kalau kita diberikan peluang untuk masuk Ramadan kali ini, pastikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui dalam hidup. Sebab dia anugerah. Dia anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perkara yang mesti kita lakukan adalah, bulan Ramadan ini bulan Allah nak bagi hadiah. Dan sepanjang malam-malam Ramadan ni tuan-tuan perempuan, ada doa yang kita doa pada Allah. Rugi kalau kita tak faham doa ni, kerana bila tak faham berarti tidak bernilai doa itu. Adab berdoa, adab meminta mesti faham. Kita minta naik pangkat, kita mesti faham apa pangkat kita minta. Kita lama dah office boy, 10 tahun. Dia jumpa bos, saya dah lama dah office boy ni bos, boleh tak jadi manager? Bos tu pun terkebil-kebil, apa? Manager? Kau faham tak kau minta ni? Office boy jadi manager? Tak boleh ke bos? Boleh lah, aku takut orang lain kerat 18 kau ni. Orang lain lama jadi assistant manager tak dapat manager, kau office boy naik manager, kau tak faham apa kau minta. Kalau macam tu bos, apa-apa je lah, asalkan naik pangkat. 10 tahun dah kat sini, bengang juga tengok orang lain naik pangkat. Okey, tak apa, kau naik pangkat, tapi dengan syarat. Apa tu bos? Kerja siap, datang awal, balik lambat, meeting datang, aku panggil kau sampai. Dia pun kata beres bos. Simple je tu. Benda tu kalau bos tak suruh pun memang saya akan buat. Dia katalah, okey, 3 bulan kau perform, aku naikkan pangkat. Beres bos. 3 bulan itulah tuan-tuan perempuan nak jadikan cerita. Datangnya lambat, kerja tak siap, meeting tak pernah nampak, mengulur pula, siap buat kerja part time niaga. Bos pun tengok lah, dia ni, dia yang minta naik pangkat, lepas tu perangai macam nak berhenti kerja. Bos pun panggil, kau ni minta lain macam, beria-ria 10 tahun office boy nak minta manager lah, apalah. Tapi bila aku bagi peluang untuk di review performance, teruk daripada orang yang tak minta naik pangkat. Aku tak berhentikan kau pun mujur dah, katanya. Itu adab meminta.
Jadi bila kita minta pada malam-malam Ramadan, pertama kena faham, kedua mesti ada tindakan yang sama dengan doa tu. Kita hantar proposal kat satu sekolah untuk repair, contohnya tender kantin. Ni nak sekolah dah buka, mesti ada tender makan. Kelang kabut kita hantar proposal, tapi tersilap hantar repair longgang. Cikgu besar pun kata, ni apa ni? Tak faham ke saya buat tender baki kantin sekolah, yang awak hantar proposal baki longkang. Jadi salah minta. Dia pun hantar proposal, minta maaf cikgu, saya hantar proposal lain. Okey, hantar. Dia pun hantar. Lepas tu dia telefon, cikgu, jangan tak jadi cikgu, saya memang orang Senawang ni, tolonglah. SK Senawang tu memang tok saya yang buat simen. Dia nak cerita dia memang orang Seremban lah. Okey, nanti saya tengok. Jangan tengok je cikgu, pastikan saya dapat, saya ni orang sini, katanya. Ya, banyak lagi proposal aku nak tengok, kata cikgu ni. Tengok. Dia telefon lagi, cikgu macam mana? Sabarlah dulu, masih buka lagi permohonan. Sabar. Minggu depan dia call lagi, cikgu macam mana? Macam ni lah, saya dah menyerap, dah tunggu telefon ni, saya terima je lah awak. Kan. Jadi maksudnya bila dia follow up selalu tu, dia diterima sebab follow up punya pasal. Padahal proposal tak cantik pun, tapi kesungguhan dia minta, tolonglah cikgu, jangan tak jadi. Saya ni hotdog paling murah dalam pasaran, 50 sen je hotdog saya. Mana nak cari kantin sekolah hotdog 50 sen? Cikgu pun kata murah. Cikgu pun cek, patutlah 50 sen. Hotdog potong 4. Potong 4 hotdog lagi mahal RM2 tu kata. Tuan-tuan, kita berdoa sepanjang Ramadan, ada satu doa yang memang kita baca, iaitu apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. 5 benda kita minta. Kalau kita tak tahu, malam ni saya bagi tahu. Ini doa setiap kali tarawih 4 rakaat memang confirm imam baca. Kadang-kadang imam baca, kadang-kadang Bilal baca. Kadang-kadang berebut-rebut nak baca, bergaduh-gaduh. Engkau lah baca, akulah baca. Siapa nak selawat, siapa nak baca doa. Ni 5 doa. Ya Allah, pertama, berikan kami keridhaan-Mu. Yang kedua, berikan kami syurga-Mu. Yang ketiga, kami tak nak kemurkaan-Mu. Yang keempat, kami tak nak neraka-Mu. Yang kelima, ya Allah, Kau suka memaafkan, maka maafkan kami. Minta Allah redha, minta Allah syurga. Minta Allah jangan murka, minta Allah jangan campak dalam neraka. Minta Allah kemaafan. Dan itu yang kita minta. Ya, bukan sekali tau, tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam cakap dengan bos, nak naik pangkat bos, nak naik pangkat, ya. Esok cakap lagi, bos naik pangkat bos, iya. Lusa jumpa bos, apa saya minta apa bos? Naik pangkat. Bos pun menyampah, cakap banyak, kerja tak siap. Jadi ini tiap-tiap malam kita minta pada Allah nak dapat redha, nak syurga. Nak redha, apa tuntutan dia? Tuntutan nak dapat redha Allah. Pertama, hadis ataupun zikir yang kita baca pagi petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bila minta pada Allah redha, maka tuntutannya ada 3. Pertama sekali, kita kena redha Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba. Baru betul. Bila kita minta orang sayang kita, kita mesti sayang dia dulu. Kita minta orang hormat kita, kita kena hormat orang dulu. Kita nak orang senyum dekat kita, kita kena senyum dululah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Betul. Ini kita nak orang hormat kita, kita nak orang sayang kita, kita nak orang baik dengan kita, tapi senyum, muka tak pernah senyum, tegak je muka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dah makan bang? Belum. Tak senyum pun,
suka hati akulah. Orang pun tak apalah bang, baliklah kau. Orang pun menyampah kalau tak nak senyum. Kalau kat pejabat pun sama, kita nak orang senyum kat kita, senyumlah sikit. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dah makan tak? Belum. Nak belanja ke? Tak ada juga. Saja tanya kau akan nak belanja saya. Kita nak kena penampar, kita buat apa? Kita penampar lah orang dulu, lepas tu dia penampar kita. Kita nak kena horn, kita buat apa? Kita horn orang, tin. Dia pun tin. Apalah punya orang, tak nampak ke lampu merah. Tak percaya tu. Nak kena tackle main bola, kita buat apa? Kita tackle dia dulu, lepas tu dia tak kejar bola dah, dia kejar kaki. Dia kejar kaki lepas tu. Jangan. Saya satu juga main bola, kadang-kadang dengan Ustaz Izmir, Ustaz Zukri, Piu Salman. Kerap juga kami main sampai ada satu tim bola sepak, Ukhuwah FC. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak ajak friendly bola sepak di kalangan ustaz-ustaz selebriti ni, begitu kita setting bola betul. Tapi macam tadilah, sepak kaki imam, ustaz tak ustaz, aku kejar juga. Jadi yang pertama, kita mesti redha Allah sebagai Tuhan, baru ia layak kita diredai. Minta Allah redha, tapi semua larangan Allah Ta'ala kita langgar semacam ni, apa minta? Wabil islami dina, kita redha Islam sebagai agama. Apa yang kita buat, mesti letakkan Islam atas batu jemala kita. Pikul sungguh-sungguh. Siapa sentuh Islam, siap. Kena ada sensitif. Sebab kita nak jaga kita yang minta Allah redha, maka kita komit untuk junjung Islam. Sebab itu hadis yang kita baca, zikir yang kita baca pagi petang, wabil islami dina. Kemudian wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan, sebagai sanjungan, sebagai yang dicintai hari-hari. Tidak sempurna iman, melainkan kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita cinta semua yang kita ada. Cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mulut, di perbuatan, disimpan, disemat dalam hati. Kalau sehari tak ada selawat, rasa sakit-sakit badan. Baru betul. Selawat tu di bibir, perbuatannya Nabi SAW daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Yang kita minta redha Allah tadi, Allah bagi syarat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, kamu nak Allah redha, ikut Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kita tahu nak kena ikut Nabi SAW, maka kena kaji sejarah Nabi, kena kaji hidup Nabi. Bukan tunggu kuliah baru nak belajar, sendiri baca. Sebab sejarah hidup Nabi ni kena baca. Baca Nabi susah, Nabi senang. Apakah saat Nabi SAW paling sedih dalam hidup baginda? Apakah saat Nabi SAW paling gembira dalam hidup baginda? Baru betul, baru semangat tu masuk. Cara Nabi bermuamalat dengan isteri macam mana? Cara Nabi SAW bermuamalat dengan anak-anak macam mana? Cara Nabi SAW berjumpa orang tua macam mana? Nabi tidur, Nabi bangun, masuk bilik air, nak minum, semua itu kena ada senarai semak. Ikut ke tidak Nabi SAW? Sunnah nak tidur macam mana tuan-tuan? Berwuduk. Lepas tu tidur di lambung kanan, kibas katil, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah tu semua 3 kali. Lepas tu baca qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul a'udzu birabbin nas, 4 kul. Baca ayat kursi, tiup di tangan, sapu di ubun, sauk sampai ke kaki. Sebelum tidur memaafkan kesalahan orang. Ada 8 sunnah sebelum tidur. Ini semua senarai semak sebagai melestarikan doa yang kita minta, raditu billahi rabba, ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha Allah tadi.
Tuan-tuan, kita nak jumpa Nabi SAW di padang mahsyar ni, ya Allah Akbar, orang melampuhnya nak. Siapa pernah cium Hajar Aswad? Siapa pernah cium Hajar? Ada sini ya, cium Hajar Aswad. Susah ke senang tuan-tuan? Susah. Memang ada yang dapat senang, itu rezeki Allah bagi. Tapi nak ciumnya bukan mudah. Ibu-ibu ada yang pernah cium Hajar Aswad? Tak pernah Kalau saya bawa Jumaat, saya tak bagi cium. Hajah jangan lagi lah. Nak buat benda sunat, nak buat benda yang harus je pun, sampai buat benda haram dah. Bertolak, bersadung, smackdown semua ada. Tarik kain ihram orang. Saya pernah buat umrah satu tu, saya mentawif situ, ada seorang ikut, seorang jemaah tu dia sarjan polis, sarjan. Misai dia memang tak ada diskaun lah. Macam ni menutup. Cakap, Jen, bila nak tahalul misai? Oh Ustaz, ni misai cari makan. Saya senyum pun orang tak tahu, saya marah pun orang tak tahu. Macam tu je. Oh, garang bonar ni. Ajak dia minum teh tarik tu, terbang dia misai. Ya Allah saja. Saya akan ikan geli kat Malaysia tak sampai Mekah ni, ikan geli ada kat Mekah ni. Dia kata, Ustaz, saya bukan apa, saya lepas tawaf ni sa'i, saya nak cium Hajar Aswad. Sabarlah saja, kita balik hotel penat ni. Tak, saya nak cium terus. Cakap dengan polis, bukan boleh sembang-sembang. Okeylah saja, tegak aja ya. Nampak lampu hijau, togak je beri. Tegak aje. Okey Ustaz, tegak je ya, tegak aje. Saya nak bawa jemaah muslimat balik lobi hotel. Jauh ni, kami nak berjalan. Jalan kita. Sampai di lobi hotel, sarjan tu dah tunggu dah. Sarjan cemerlang. Terbaik sarjan. Saya tak pernah jumpa orang yang sama-sama lepas daripada tempat tahlul tu, dia dah cium Hajar Aswad, dah patah balik jumpa di lobi hotel. Tak habis sarjan. Dia pun tengok je. Ustaz lain kali cakap biar terang. Cakap dengan polis ni terang. Kenapa saja? Apa masalah tak terang ke sesuai beri tegak? Yalah, tegak tu lah masalah tu. Pasal orang tengah melambai. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz suruh tegak. Cium memang hitam, tapi bukan Hajar Aswad. Ketiak negro yang saya cium katanya. Dia marah tu kan. Saya cakap itulah saja, orang suruh nipiskan misai, tak nak. Tak adalah melekat baunya. Lah Ustaz, bau tu melekat lagi. Tuan-tuan, nak ceritanya Hajar Aswad ni bukan semua orang boleh cium, dan sangat padat manusia di situ. Manusia padat. Di padang mahsyar lagi ramai orang nak jumpa Nabi SAW. Daripada Perlis sampailah ke Johor Bahru, sampai ke Sabah, Sarawak, sampai ke orang satu dunia. Bukan zaman ini saja, sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat esok, semua beratur nak jumpa Nabi SAW. Kita di mana? Allahu Akbar. Tuan-tuan, maka kalau kita dah tahu kita yang minta pada Allah keredaan, dan Allah meletakkan syarat redanya itu bergantung pada kita ikut Nabi ataupun tidak, maka tindakan kita lepas daripada ini bersempena nak masuk Ramadan adalah buka segala amalan sunat yang boleh kita lakukan daripada pagi sampai petang. Kita hidupkan amalan sunnah Nabi SAW. Walaupun tak banyak, 1-2 sunnah pun sudah memadai. Nabi SAW minum di cawan yang sama dengan Sayyidatina Aisyah. Cari bibir Aisyah, Nabi tengok, ya Allahu Akbar, Nabi terus minum di bibir Aisyah. Kita bila last minum di cawan yang sama? Kalau last minum dulu lama dah, masa MCO tak minum pun Ustaz, pasal takut virus. Suami isteri pun virus juga ke? Suami tu pun virus juga. Dah booster dah. Jadi kalau dah booster, minum je. Balik nikah, tengok bini minum susu ke teh tarik tu, minta izin, abang nak minum sikit. Pasal apa? Pasalkan Nabi SAW minum cawan dengan Aisyah. Suami pagi tu memang romantis, dia pun ambil minum. Isteri pun tengok, ya Allah, ikan keli tadi. Abang macam ni lah, abang habiskan je lah, saya buat air lain ni. Pasal tak sanggup saya nak minum air ni. Bukan misal je, bulu hidung pun terbang. Macam ni. Kita nak hidup dengan sunnah, kena berhati juga. Kadang-kadang bulu hidung tu kasih trim sikit lah. Kasih trim. Nabi SAW berlari-lari dengan Aisyah di dalam rumah. Ya Allah Akbar, romantis. Bila kita last berlari dengan orang rumah? Itu lagi susah nak tanya tu. Bila last tak tahulah Ustaz. Nak berlari dalam rumah kan, anak kata dah buang terbiat pula. Ni bukan malam Jumaat, kata.
Ayah bawa tenang ayah, bukan malam Jumaat. Kasih tepikan meja dulu jangan tersadung kan, bocor kepala. Apa-apalah tuan-tuan, buka amalan yang boleh kita buat, pulun. Kalau tak nak muamalat dengan manusia, sunnah-sunnah tentang yang qabliyah ba'diyah tu pun boleh buat. Nabi SAW sebut, man shalla 12 lailan wa naharan banallahu lahu qasran fil jannah, baitan fil jannah. Barang siapa solat sunat 12 rakaat sehari semalam, baginya sebuah rumah dalam syurga. Pegang sungguh-sungguh, buat betul-betul. 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Jalan. Ada yang buat 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur, 2 sebelum asar, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Jalan. Yang penting seharian minimumnya 12 rakaat. Rumah dalam syurga. Nabi SAW tak pernah tinggal solat sunat witir. Tiap-tiap malam kita buat. Haji buat witir, saya buat ustaz. Macam mana sibuk pun witir tetap saya buat. Pasal ini sunnah Nabi SAW. Lain macam dunia penangan. Sebab kita cinta tadi ni, susah macam mana pun, ini tanda cinta saya pada Nabi SAW. Saya tetap akan solat sunat witir. Allahu Akbar. Tak pernah tinggalkan solat sunat istikharah. Bila kita last istikharah? Dululah nak kahwin ustaz. Lepas ni boleh start. Saya kalau nak buat istikharah ni fikir panjang, bini tak bagi. Nanti dia tanya, abang kenapa istikharah? Nak kahwin lain Dia kira istikharah kahwin. Tak, kita ni hari-hari buat pilihan dalam hidup ni. Nak makan ke, tak nak makan ke? Nak keluar rumah ke, tak nak keluar rumah ke? Nak tengok TV ke, nak sembahyang duha ke? Hari-hari buat pilihan. Tapi tak pernah minta, ya Allah tunjukkan aku pilihan yang betul. Hari-hari kena mesti salat istikharah. Anak nak kahwin, jangan suruh anak tu istikharah. Long, kau dah istikharah belum? Oh, tiap-tiap malam istikharah. Kau buat macam mana? Sahajaku solat hajat. Itu solat hajat, kasih jadi. Ini istikharah, minta petunjuk. Yang kena istikharah ni bapa pengantin. Allahu Akbar. Minta pada Allah, ya Allah, kalau jawapannya ya, beratkan badanku ke depan, ya Allah. Kalau jawapannya tidak, beratkan aku ke belakang, ya Allah. Pada Engkau jugalah aku minta petunjuk. Ada orang sembahyang istikharah tak nampak-nampak. Tak nampak-nampak pun ustaz. Golap. Tak tahu pilihan apa. Ni guru saya ajar. Sebelum solat tu minta pada Allah, ya Allah, kalau pilihan dia A, beratkan badanku ke depan. Kalau pilihannya B, beratkan ke belakang. Buat berkali-kali lah. Jangan buat sekali lepas tu confident je. Ataupun kita terus beratkan badan ke depan. Yo ni itu berat sebelah. Kalau anak kita nak kahwin, bapa pengantin istikharah, betul ke anak aku ni nak kahwin? Betul ke aku nak dapat menantu? Menantu ke hantu ni kita tak tahu. Kena buat due diligence. Kalau beli kereta second, kita inspection tengok betul, bukan kita potong lah. Semua kita inspect. Tapi nak menerima menantu, kita suruh anak kita pergi inspect kan, tengok betul ke tak. Kita sebagai orang tua kena tengok. Dia seronok dah tu dapat Arab, rupanya Syiah. Jangan main-main. Di Kuala Lumpur tu ada dapat Arab. Ustaz, saya tak sabar nak kahwin, nak dapat anak menantu mata biru. Cakap, Haji dah check belum? Apa nak check? Syiah. Yolah ustaz, tak tahu Syiah ke Sunni. Tak pernah sembahyang Jumaat, rupanya betul Syiah. Dia seronok dapat cucu, nak dapat cucu mata biru, nak jadi Elsa Frozen katanya. Rupanya Syiah. Yelah, masa-masa Syria kena bom dulu, yang kena lepas keluar ni Syiah dulu. Bashar kan dia Syiah, dia lepaskan Syiah dulu. Datang Malaysia, pegang kad UN, rupanya Syiah, buka kedai makan. Kita ingatkan Sunni, Arab. Tak, Syiah lagi dulu. Jangan main-main. Dia bertakiyah depan kita. Tiba-tiba time sembahyang Jumaat tak nampak. Mana tak ada sembahyang Jumaat pun orang Arab ni. Arab ramai kat taman. Rupanya Syiah. Sini ada Arab tak? Tak ada. Semua Melayu ya. Melayu. Ada tu orang Melayu tu alhamdulillah lah. Kok ada Arab tak datang. Tuan-tuan, maka Nabi SAW adalah ikutan yang paling terulung.
Ya, dia nak cari orang Arab. Yalah, memang betul lah kita nak bapak mentua tadi nak cari dia solat istigharah. Nabi SAW antara solat sunat yang dibuat adalah solat sunat istigharah. Buat. Kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW sebagai tanda cinta, sebagai tindakan susulan minta pada Allah redha. Tiga tu komponen. Kemudian kita minta pada Allah syurga. Banyak tuntutan dia. Dalam Quran ada 9 sifat orang yang Allah sayang layak ke syurga. Kita tahu ke tidak? 9 sifat yang Allah sebut, aku sayang kamu. Yang pertama Allah sebut, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sayang orang yang suka buat baik. Tuan-tuan cari ayat tu dalam Quran. Muhsinin satu. Yang kedua, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sayang orang yang adil. Dua. Tiga, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. 3 dan 4 satu ayat. 5, Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang orang yang bertakwa. 6, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang orang yang bertawakal. 7, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang orang yang sabar. 8, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, ikut Rasulullah, pasti kamu disayang. Yang terakhir, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah sayang orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala seperti binaan yang kukuh. Itu 9 sifat Allah sebut by wording. Tak payah nak fikir, tak payah. Allah sayang siapa? Itu dia, 9. Jadi nak masuk Ramadan mesti ada 9 kriteria ini. Pasal kita minta, mesti ada senarai semak. Layak naik pangkat, layak dapat pengampunan. 9 ini pegang sungguh. Lepas tu baru cerita apakah perkara yang boleh menyebabkan orang ke neraka. Dalam Quran pula ada sebut lagi beberapa sifat yang Allah benci. Tuan-tuan carilah. Allah tak suka. Innallah la yuhibbu. Tadi Innallaha yuhibbu. Dalam Quran ada satu lagi kumpulan ayat, Innallah la yuhibbu. Allah tak suka. Lalu yang terakhir kita minta pada Allah kemaafan. Innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah doa yang Nabi suruh Aisyah baca kalau tengok malam Al-Qadar. Jumpa malam Al-Qadar, Aisyah kata, ya Rasulullah, aku nak doa apa? Doalah ni, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, berikan aku kemaafan. Kau suka memaafkan, maka maafkan aku. Apa tindakan untuk mendapat kemaafan Allah? Untuk mendapat kemaafan Allah, kita dulu mesti bersifat pemaaf dengan manusia. Kita tak akan dapat kemaafan Allah kalau kita menyimpan dendam. Aku tak akan maafkan kesalahan dia. Saya tak akan maafkan Ustaz, 7 keturunan pun saya tak akan maafkan. Jangan Haji. Haji nak dapat maaf daripada Allah, syarat dia mesti maafkan orang. Kalau Haji berdendam macam ni, rugi. Ya ke Ustaz? Ya. Kelebihan malam nisfu Sya'ban, Allah tengok pada semua hamba-hambanya kecuali syirik dan berdendam, tak ada pengampunan. Jangan simpan dendam. Kita minta pada Allah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Tiba-tiba nampak musuh kita, ya Allah dia tu, ya Allah kau pelingkupkan masuk neraka jahanam, ya Allah. Dia pun minta kepada, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah aku banyak salah padamu, ya Allah. Dia tengok yang tu, ya Allah kau masukkan neraka jahanam juga, ya Allah. Tak boleh gitu. Orang yang berdendam doakan kemusnahan, dua-dua Allah tak bagi keampunan. Ampunkan salah orang sebelum kita nak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi begitulah beberapa poin penting untuk kita bawa masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Nanti jangan sampai masuk Ramadan, bila dapat malam Al-Qadar tak tahu apa nak doa.
Jadi sekarang ni dah buat senarai doa. Apa yang kita nak minta, buat senarai. Minta, ya Allah aku nak 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah aku tak nak 1, 2, 3. Mesti jelas apa yang kita nak dan tak nak. Jangan kelang kabut, bertenang je. Buat senarai doa lah. Ramai orang tak pandai doa ni pasal dia tak ada senarai doa. Kena buat senarai doa. Sebab kita yang tahu apa kita nak. Ni minta pada Allah apa yang kita nak tapi tak tahu nak cakap. Apa nak cakap? Cakap je lah. Tak tahu nak minta. Kalau makan tahu tak? Tahu? Minta lah macam nak minta makan. Nak asam padas ke, nak tempoyak ke, cakap. Ni dengan Allah tak tahu nak cakap. Ustaz doakanlah Ustaz. Ustaz doa. Jadi tak berapa nak kena. Kita berhajat, kita doa. Buatnya keluar surau, pokok sujud. Sudah. Nak buat apa? Allah mana kertas tadi tu? Mana? Ya Allah, aku niatkan semua yang aku tulis atas kertas hari tu, ya Allah. Amin. Kan senang. Tiba-tiba Bangladesh kata, bye, jalan, pokok tumbang. Awak dah berdoa dah depan pokok je tu, pokok sujud. Jangan main-main. Pokok sujud tak ada kena-mengena Takutkan Bangladesh tu tengah potong pokok, kita pula berdoa, ya Allah, aku niatkan semua doa aku dengan pokok sujud, rupanya pokok tumbang. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala, yang kurang tu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas jemputan tuan-tuan perempuan. Tuan Zul, terima kasih banyak. Last minute punya cerita, Alhamdulillah sampai juga saya di surau An-Nur Fasal 3A Seremban Selatan ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, seperti mana Kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, maka himpunkanlah kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.